Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita mulakan pertemuan kita pada pagi ini dengan nama Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala berkati perjalanan kita, Allah Subhanahu wa taala berkati pengajian ilmu kita daripada awal kita bersama hinggalah ke akhirnya insya-Allah, tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma ij'alna min ulama'il 'amilin. Allahumma ij'alna minal mukhlasin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين يا رب العالمين. آمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memberikan kita nyawa pada pagi ini untuk kita terus hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala untuk kali yang seterusnya, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan Allah berkatilah umur kita dengan Allah menjadikan umur kita ini sentiasa diisi dengan perkara-perkara kebaikan, tuan-tuan ya. Kerana itu kita selalu berdoa kepada Allah supaya Allah sentiasa memberkati umur kita. Kita doa macam mana? Kita doa Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi umurina. Ya Allah, berkatilah umur-umur kita ini, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, umur yang berkat ini tandanya adalah apabila umur itu banyak diisi dengan kebaikan. Itu tanda umur yang diberkati oleh Allah. Tetapi umur yang tidak diberkati oleh Allah, umur itu banyak habis dengan perkara yang sia-sia, tuan-tuan ya. Umur ni apa, tuan-tuan? Umur ni masa kita, tuan-tuan ya. Dan boleh juga kita sebut umur ni sebagai ajal kita, tuan-tuan ya. Ajal ni maksudnya penghujung kepada kehidupan kita ataupun tempoh kita dipanggil ajal. Likulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada tempohnya, tuan-tuan.
Maka umur, tempoh, masa, tuan-tuan, tu semua dipanggil kehidupan kita, tuan-tuan ya. Umur, masa, tempoh tu adalah kehidupan kita, tuan-tuan ya. Jadi kita mengharapkan kehidupan kita ni sentiasa diberikan taufik hidayah oleh Allah agar seluruh kehidupan kita ni sentiasa diberkati oleh Allah. Bermaksud setiap umur kita ini diisi oleh Allah dengan kebaikan yang banyak, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, sebab itulah untuk kita menjadikan umur kita ni diberkati oleh Allah, maka kita kena menghidupkan umur kita ini, kita kena hidupkan dengan kebaikan, maka umur itu akan diberkati oleh Allah. Masuk berkat, tuan-tuan. Kita selalu sebut berkat. Berkat ni bahasa Melayu kita ni ataupun destinasinya yang disebut oleh ulama kita, apa maksud berkat, tuan-tuan ya? Berkat ini perlu, tuan-tuan. Berkat ni perlu. Bahkan berkat ini bukan setakat perlu pada umur, bahkan berkat ni perlu pada semua kehidupan, pada semua perkara, tuan-tuan ya. Perlu berkat pada mata, perlu berkat kepada telinga, perlu berkat pada ilmu, perlu berkat pada keluarga, perlu berkat pada rezeki, perlu berkat pada segala-galanya, tuan-tuan ya. Jadi berkat ini adalah suatu yang sangat kita berhajat kepada Allah untuk semua kehidupan kita. Kehidupan kita ni bila ada keberkatannya, maka baiklah hidup kita, tuan-tuan. Mata kita semua akan baik bila ada keberkatan. Masuk berkat, tuan-tuan. Berkat ini kalau disebut oleh ulama kita, berkat itu maksudnya an-nama'u wa ziyadah. Tu maksud definisi berkat. Berkat itu ialah bertambah dan berkembang ya. An-nama' ni maknanya berkembang, bertambah, wa ziyadah ni bertambah-tambah, tuan-tuan ya. Jadi kita perlukan keberkatan umur kita. Maksudnya apa, tuan-tuan? Maksudnya kalau Allah berkat umur kita dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan bertambah-tambah, bercambah-cambah, berkembang luas, tuan-tuan. Sebab tu orang-orang yang berkat umurnya, tuan-tuan, walaupun umurnya pendek, kebaikannya terlalu sangat banyak, tuan-tuan. Maka sebab tu, tuan-tuan, kita nak mendapatkan kebaikan yang banyak bukan semestinya dengan umur yang panjang, tuan-tuan ya. Kerana setengah-setengah orang, ada orang yang pandai ataupun ada orang yang sentiasa meminta kepada Allah keberkatan dalam umurnya dan Allah berkati, dan dia pandai mengurus umurnya walaupun umurnya pendek, maka kebaikannya terlalu banyak. Dan kita tengok ulama-ulama kita, tuan-tuan, kebanyakan mereka umur mereka bukan panjang sangat. Imam Syafi'i pun 50-an dah meninggal dunia, tak sampai umur 60, tuan-tuan dah. Kalau kita kira baginda Nabi SAW 63 tahun. Kalau ikut Imam Nawawi 40, tuan-tuan ya. Jadi imam-imam ulama-ulama kita, kebanyakan mereka tu tidaklah umur mereka ada, bukan tak ada, tapi ada juga yang umur panjang-panjang. Tapi ramai juga di kalangan mereka yang umur mereka pendek-pendek. Imam Syafi'i 56 tahun kalau tak silap saya, dia meninggal dunia, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, maksudnya untuk mendapatkan kebaikan yang banyak dalam kehidupan kita ni bukan semestinya dengan umur yang panjang, tetapi yang paling yang kita nak adalah dengan keberkatan. Walaupun umur pendek, berkat itu penting, tuan-tuan ya. Maksud kata kalau berkat pada pandangan mata, maka mata ini akan berjambah kebaikan yang banyak pada pandangan mata ini. Dan berkat itu maksudnya kebaikan itu bukan sekadar melihat sahaja, bahkan kebaikan pada mata itu akan membuahkan hasil fikiran. Bukan sekadar membuahkan hasil fikiran, bahkan akan membersihkan jiwa. Tu berkat tu bertambah. Maksudnya kebaikannya bertambah-tambah. Kalau berkat pada ilmu, bukan sekadar fahamnya dalam kuliah, tetapi boleh menghayati ilmu tu dalam kehidupan. Tak cukup menghayati dalam kehidupan, boleh share dengan kawan-kawan. Tak cukup boleh share dengan kawan-kawan, boleh sampaikan, boleh sebutkan perkara itu kepada ahli keluarga. Maksudnya kebaikan itu bertambah-tambah, tuan-tuan ya. Maka tuan-tuan, antara penyebab untuk kita mendapat keberkatan dalam hidup ni mesti ikhlas. Kita hidup dekat dunia ni mesti ikhlas kerana Allah. Kita menuntut ilmu mesti ikhlas kerana Allah. Mencari rezeki mesti ikhlas. Maka antara penyebab kepada keberkatan mata kita, kita mesti ikhlas dengan pandangan mata kita. Kita jadikan pandangan mata kita untuk Allah, maka akan turun keberkatan. Kalau kita cari rezeki, carilah rezeki dengan niat sebagai ibadah kerana Allah, maka akan berkatlah rezeki tersebut, tuan-tuan ya. Berkat ni tuan-tuan kerja Allah, bukan kerja kita, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, orang-orang yang ilmunya berkat, ulama-ulama kita zaman dahulu, tuan-tuan, mereka ni menulis buku, kan, macam kitab penawar bagi hati yang saya duk pegang sekarang ni kan. Mereka menulis buku, tuan-tuan, dan mereka niat perkara ini untuk mencari redha Allah. Dan buku ini bertahan sampai 70 tahun. Dan buku ini dibaca, dipelajari oleh kita pada hari ini, zaman berzaman, tuan-tuan, tak habis sampai ke hari ini. Ni kerja Allah, tuan-tuan. Ni maksud berkat. Berkat ni kerja Allah, bukan kerja kita. Sebab Allah yang akan memanjangkan kebaikan tersebut, tuan-tuan ya. Cuma saya sebut, jalan untuk mendapat keberkatan mestilah sesuatu yang kita buat kerana Allah, tuan-tuan ya. Macam kita hidup hari ni, ya Allah, alhamdulillah aku hidup
Maka umur yang ada pada hari ni kita kena ingat, hari ni sekarang ni aku masih hidup. Mungkin petang sekarang kita tak tahu, esok tak tahu. Maka tuan-tuan, jadikan kita hidup pada pagi ni kerana-Mu ya Allah. Aku bangkit hari ni, nafas aku ni maksudnya boleh lagi bernafas kerana-Mu ya Allah. Maka insya-Allah Allah akan pandu kita punya umur ni ke arah kebaikan yang banyak dan diberkati oleh Allah. Maka kalau kita bangun, alhamdulillah ya Allah, mata aku ni masih diberikan oleh-Mu ya Allah untuk melihat. Maka jadikan penglihatan kita untuk Allah. Maka kita akan tengok Quran, kita akan tengok kehidupan alam ini bagaimana Allah mengaturnya, mencaturnya, tuan-tuan. Melihat kebesaran Allah. Telinga kita ni tuan-tuan, kita akan dengar zikir kita sendiri, kita dengar bacaan zikir kita sendiri, kita dengar ceramah-ceramah dan sebagainya, tuan-tuan. Maka telinga kita ni akan dipandu oleh Allah untuk mendapat kebaikan yang banyak, tuan-tuan. Di kebaikan yang banyak ni maksudnya bukan sekadar telinga kita mendengar kebaikan, tetapi kebaikan itu boleh masuk ke dalam akal kita dan kita boleh berfikir dengan baik dengan apa yang kita dengar. Kita mengambil pengajaran, mengambil iktibar dan seterusnya, menghidupkan hati. Maksudnya kebaikan itu bercambah-cambah, bertambah-tambah. Jadi tuan-tuan, sebab itulah kita mintalah kepada Allah supaya Allah berkat rezeki kita, berkat pandangan kita, tuan-tuan ya. Itu yang diajar oleh Nabi, satu doa yang mana kita berdoa yang saya sebutkan pada tuan-tuan tadi dah. Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi ajsadina, Allahumma barik lana fi arzakina. Kan? Maksudnya Allahumma barik lana fi kulli syai'in a'taitana. Ya Allah, berkatilah semua perkara yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, kulli syai'in a'taitana. Kau beri anak kepada kami, maka berkatilah anak ini. Kau beri isteri kepada kami, maka berkatilah isteri ini. Maksudnya isteri yang mendapat keberkatan ni, dia akan melakukan kebaikan dan kebaikannya bercambah-cambah, bukan hanya untuk suaminya, bahkan berkembang-kembang. Begitulah tuan-tuan, masuk berkat, tuan-tuan ya. Jadi insya-Allah, maksudnya tuan-tuan, kalau kita nak ada keberkatan, kena ikhlas, dan nak ada keberkatan mestilah kita menggunakan perkara itu untuk Allah. Tuan-tuan, tak macam rezeki. Kalau kita nak rezeki kita berkat, Allah tambah-tambahkan rezeki itu bertambah-tambah lagi, tuan-tuan. Maka setiap ni contoh rezeki. Bab-bab lain, tuan-tuan, kiaslah, tuan-tuan. Jadi rezeki setiap bulan kita tu jangan semua untuk perkara dunia. Kalau tuan-tuan nak rezeki kita berkat, dapat rezeki di samping kita menunaikan nafkah yang wajib sebagai suami untuk makan minum anak isteri kita, jangan lupa kita sedekah kepada fakir miskin. Jangan kita lupa sedekah kepada fisabilillah lah. Apa sahaja perkara yang mendatangkan keredaan Allah, mesti ada cabang rezeki ke arah itu. InsyaAllah rezeki itu takkan putus. Rezeki itu takkan putus, bahkan bertambah-tambah kebaikannya, tuan-tuan. Dulu dalam kuliah saya pernah sebut, dalam kuliah saya yang sebelum lama-lama sebelum ni, saya pernah sebut bagaimana seorang lelaki, seorang engineer, tuan-tuan ya, yang kematian dia, tuan-tuan, sangat-sangat diingati oleh penduduk Mesir, tuan-tuan ya. Namanya Ibn Salah, tuan-tuan ya. Ibn Salah. Ibn Salah ni bukan ulama, tuan-tuan. Dia hanyalah orang kampung, tetapi dia seorang engineer, tuan-tuan ya. Satu pelajar di kampung yang miskin, yang kampung tu tak ada universiti. Tapi tuan-tuan, dia berniat, dia nak belajar pandai-pandai, dan bila dia pandai, dia nak infakkan hartanya ke jalan Allah, nak bantu kampung dia. Jadi dengan sebab keberkatan rezeki dia, tuan-tuan, dia berjaya membuat sekolah di kampung dia yang miskin, yang tak ada sekolah. Dan bukan setakat kampung, tuan-tuan, bahkan universiti di dalam kampungnya, tuan-tuan. Bahkan tuan-tuan, bagaimana cara dia ataupun bagaimana Allah membantu rezeki dia berlipat kali ganda. Dia pakat 2-3 orang sahabat dia, Ibn Salah ni, tuan-tuan. Dan seterusnya, tuan-tuan, dia memang berniat dia akan infakkan mula-mula 20% ke jalan Allah. Dia buka syarikat, tapi saham syarikat dia 20% mesti ke jalan Allah. Maka Allah dengan kemurahannya menambah lagi. Akhirnya dah terlalu banyak, 50% pula dibagi ke jalan Allah. Dan akhirnya, tuan-tuan, sebelum dia meninggal dunia, dia dah tak perlukan rezeki ni, 100% hartanya diwakafkan kepada Allah. Dan banyak orang-orang susah yang dibantu oleh Ibn Salah ni. Sebab tu kalau tuan-tuan buka dalam YouTube, tuan-tuan boleh cari nama ini, Ibn Salah, tuan-tuan tak? Seorang lelaki yang bukan ulama, orang biasa, tetapi kematian dia ditangisi oleh penduduk Mesir sebab kebaikan yang terlalu banyak. Macam Ustaz Ibn Diulah, begitulah tuan-tuan, lebih kurang. Tapi saya nak sebut dengan tuan-tuan, bila kita salurkan apa yang Allah beri kepada kita ni ke jalan Allah, tak akan putus perkara tersebut. Kebaikan itu tak akan putus, rezeki itu tak akan putus. Bahkan bila Allah melihat kebaikan itu banyak kepada sekalian hamba-hambanya, Allah akan beri lagi melimpah-limpah, tuan-tuan ya. Jadi kalau kita nak hidup kita ni Allah beri kebaikan yang banyak, dan Allah tidak akan memutuskan perkara itu dalam kehidupan kita, maka kita mesti salurkannya untuk Allah, tuan-tuan. InsyaAllah kita akan hidup bahagia dunia akhirat. Kalau umur kita, insyaAllah
Kalau umur kita ini banyak kita berikan kebaikannya kepada Allah, umur kita baca Quran, kita mengaji kuliah, insya-Allah umur ini Allah akan jadikan kita sihat, tuan-tuan. Allah akan jadikan kehidupan kita ni kehidupan yang baiklah. Maksudnya umur kita ni, sepanjang umur kita melalui kehidupan kita ni kehidupan yang baik, tidak sakit, sihat, pandangan mata kita pun sihat dan sebagainya, tuan-tuan. Sebab tu orang tua dulu, tuan-tuan, dah umur 80 pun Allah kan masih tegak berjalan, berjalan tu macam berlari macam orang muda, tuan-tuan. Masa saya jadi imam, masa mengaji sekolah tahfiz, umur 16 tahun, saya ditugaskan menjadi imam di Beruas, tuan-tuan, di Perak, di Beruas. Di sana saya kenal seorang pakcik lah, saya panggil dia Tok Din, tuan-tuan. Dah tak ada dah agaknya, sekarang lama saya tak jumpa dengan dia, tuan-tuan. Umurnya 86, tuan-tuan. Masa saya jadi imam kat sana umurnya 86, tapi tuan-tuan tak macam 86, tuan-tuan. Dia kalau berjalan dia laju, macam Nabi SAW jalan laju, tuan-tuan. Dia tak jalan lembik-lembik walaupun umur dia macam tu. Dan lebuh dia, orang Perak panggil lebuh dia ke sana ke sini, tuan-tuan. Maksudnya bekerja kuat dan sebagainya, tuan-tuan. Dia adalah orang yang kuat berzikir dan orang yang kuat mengamalkan ayat surah-surah Al-Quran. Maka kita tengok, tuan-tuan, orang-orang yang umurnya dipelihara dengan kebaikan, dengan beribadah kepada Allah, maka sampai kepada umur tuanya pun, tuan-tuan, maksudnya masih sihat, tuan-tuan. Jadi itulah kebaikannya ataupun janji-janji Allah yang pasti kepada kita. Kalau kita jaga Allah, pasti hidup kita bahagia pada hari ni, tuan-tuan. Dan Tok Din ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok mata dia, dah ada orang panggil apa, selaput-selaput. Tengok dekat-dekat macam ada kuning-kuning dalam mata dia. Tapi tuan-tuan tak rabun. Subhanallah, ni kerja Allah, tuan-tuan. Telinga dia tak pekak, tuan-tuan. Sebab apa? Allah berkat. Bila berkat, Allah jaga, Allah tak putuskan nikmat tu sampai nak mati pun tak pekak lagi, tuan-tuan. Tu orang tua-tua kita zaman-zaman dahulu, mereka ni menjaga hubungan mereka dengan Allah. Tok Din ni amalan dia, tuan-tuan, adalah setiap hari Rabu dia akan sentiasa baca surah Al-Mulk. Tu dia sebut dengan saya, minta maaf, hari Rabu, hari Khamis. Hari Khamis dia sebagai imam di tempat disebut. Jadi dia akan baca hari Khamis tu Tabarakalladzi dalam solat subuh. Tu amalan dia antaranya. Dan hari-hari lain dia ada baca surah Ar-Rahman. Maksudnya dia ada amalan-amalan yang memang dia istiqamah kepada Allah. Sebab tu dia sihat sangat-sangat, tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan dan sekalian, kita menyambung kepada pengajian tasawuf kita ni menggunakan kitab Penawar Bagi Hati ni, tuan-tuan. Baik. Dan kita nak baca seterusnya kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, tuan-tuan. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili seterusnya, tuan-tuan? InsyaAllah, tuan-tuan, kita mengaji kitab-kitab lama ni, kitab ni berkat, tuan-tuan. Kenapa kita perlukan keberkatan daripada kitab-kitab ulama' ni? Supaya keberkatan ini melimpah mari kepada kehidupan kita, tuan-tuan. Sebab tu ulama, kalau kita kata pondok-pondok ni, tuan-tuan, jadi pengajian-pengajian pondok ni, mereka suka baca kitab-kitab lama. Kenapa, tuan-tuan? Sebab kitab-kitab lama ni terbukti keberkatannya, tuan-tuan. Sebab apa keberkatannya terbukti? Sebab Allah menjaganya sampai beratus-ratus tahun. Kitab Syekh Daud Al-Fatani, tuan-tuan, Syekh Daud lagi lah lama, tuan-tuan, dah beratus tahun sampai ke hari ni, tuan-tuan. Jadi kita maknanya mengaji ilmu pun bukan sekadar ilmu yang kita pelajari itu, ilmu tasawuf itu sebagai satu ilmu, tetapi kitab yang kita pelajari juga adalah kitab yang berkat, insya-Allah, yang datang daripada ulama besar. Tuan-tuan, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ni seorang ulama yang diizinkan oleh Allah, tuan-tuan, mengajar di Masjidil Haram, tuan-tuan. Bukannya calang-calang orang boleh mengajar dekat Masjidil Haram kat Mekah zaman dulu lah, tuan-tuan. Orang Arab je mengajar. Ni Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, antara ulama kita, ulama Nusantara, orang Asia yang dibenarkan duduk di Masjidil Haram untuk menjadi ulama yang mengajar di sana, tuan-tuan. Jadi maksudnya ulama-ulama di negara Arab pun menuntut belajar dengan dia lah, tuan-tuan. Ni kitab yang kita pegang ni. Inilah pengarang kitab kita ni, tuan-tuan. 70 tahun lebih dah kitab kita ni umurnya, tuan-tuan. Baik, dan ketahui olehmu, kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, orang-orang yang nak bersihkan hati, nak dekat diri kepada Allah. Jadi kata Syekh Abdul Qadir, bahawasanya maksud daripada ilmu tasawuf, tuan-tuan. Maksud ni, tuan-tuan, bukan definisi, tuan-tuan. Definisi tasawuf kita faham dah. Tasawuf ni maknanya nak bersihkan hati dan sebagainya untuk dekat diri kepada Allah. Dia maksud di sini, maksudnya tujuan. Maksudnya tasawuf ni tujuannya apa? Ini yang disebutkan dalam kitab ni. Jadi tujuan maksudnya maslamat kepada pengajian tasawuf itu apa? Di dua. Tuan-tuan kena ingat, untuk kita jadi seorang yang kenal pada Allah, dekat kepada Allah dan mendapat keridhaan Allah, menjadi kekasih-kekasih Allah, tuan-tuan. Ada orang kata, dulu masa saya mengaji dulu, tuan-tuan, masa saya kecil-kecil gitulah, tuan-tuan. Masa saya umur belasan-belasan tahun, pernah saya belajar dengan guru-guru saya. Ada guru-guru saya kata kita tak boleh berniat kita belajar ke ataupun kita beramal untuk menjadi kekasih Allah.
Tak boleh niat macam tu, tuan-tuan nak. Dia kata apa tak layak kita niat macam tu. Jadi tuan-tuan, bila saya dah semakin mengaji ni, biasalah tuan-tuan, kadang-kadang guru yang kita belajar ni, maknanya kadang-kadang ada pandangan ataupun ada ilmu yang mereka pelajari, tuan-tuan ya. Jadi bila saya belajar-belajar, akhirnya saya tahu sebenarnya niat tu tak salah. Dan mungkin apa yang disebut oleh guru kita tu mungkin ada salah faham dia dan sebagainya. Jadi tak betul lah, perkataan tu tak betul. Jadi tuan-tuan, sebenarnya memang sebaiknya ataupun memang sebagusnya ataupun memang tujuan matlamat kita beramal untuk Allah redha kita, Allah sayang kita, tuan-tuan. Jadi maknanya mungkin rendah diri dia dan sebagainya, maka dia cakap macam itulah, tuan-tuan. Tapi saya nak sebut, memang tak salah untuk kita beramal ibadat untuk Allah kasih kita. Ataupun ustaz, saya nak beramal nak jadi wali Allah. Boleh ke niat gitu ustaz? Boleh lah, tuan-tuan. Dia ada orang kata tak payahlah niat wali, kau siapa nak jadi wali, tuan-tuan. Kenapa kita memperendahkan matlamat akhirat kita, sedangkan dunia kita tak perendahkan? Awak besar-besar nak jadi apa? Saya nak jadi Perdana Menteri. Wow, bagusnya jadi Perdana Menteri, tuan-tuan. Awak nak jadi apa? Angkasawan. Tak ada kata awak tak payahlah niat jadi angkasawan, tuan-tuan. Awak tu siapa nak jadi angkasawan, tuan-tuan? Jadi kadang-kadang kita punya pemikiran tu membantutkan kita punya semangat untuk mencapai perkara-perkara yang besar, tuan-tuan. Dr. Mahathir, Perdana Menteri kita lah kan, yang dulu Perdana Menteri kita yang lepas kan, Dr. Mahathir. Satu ungkapan dia bagus. Dia kata apa? Dia kata masalah Dr. Mahathir ni antara orang bijak, tuan-tuan. Kata-kata dia kata, bila kita bercita-cita, kata Dr. Mahathir, biar kita bercita benda yang paling tinggi, yang paling hebat dalam kehidupan kita. Maksudnya, kita ada matlamat yang besar dalam hidup kita. Kalau kita tak capai 100% pun, paling kurang pun kita akan mencapai sebanyak mana yang kita boleh pergi ke arah perkara tersebut. Tapi kalau dah asal matlamat kita rendah dah, jadi kita nak pergi ke mana? Sebab kita punya asas tu memang dah rendah dah. Kalau orang berniaga, tuan-tuan, kalau memang asas dia punya perniagaan, dia target nak dapat 1 juta sebulan, maka dia akan kejar. Walau tak dapat 1 juta sebulan pun, tuan-tuan. Tapi at least paling kurang dia mungkin dapat 20,000 sebulan, 30,000 sebulan. Dia akan rasa tak cukup sebab dia ada matlamat yang besar. Tapi kalau ada orang berniaga, tak apalah ustaz, tak apalah, saya ni sekadar RM300 sebulan pun tak apa, tuan-tuan. Jadi matlamatnya rendah, maka kalau dia dapat 300, dia cukup, dia rasa cukup dah, tuan-tuan. Tak apa saya nak cerita pasal dunia. Dunia kadang-kadang kita tak kisah nak letak matlamat besar. Tapi akhirat, kau janganlah niat jadi wali. Kenapa? Sepatutnya akhirat, biarlah maksudnya kita niat paling tinggi untuk akhirat kita. Sekurang-kurangnya kita dah ada matlamat yang sangat besar di sisi Allah. Dan maknanya kita usaha nak jadi ke arah tersebut, walau mungkin kita kata tak capai dengan keadaan diri kita, dengan nafsu dan sebagainya, tapi seorang-orangnya kita ada matlamat yang besar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tuan-tuan, biarlah matlamat kita kepada akhirat yang lebih besar daripada matlamat kita pada dunia. Tapi kadang-kadang hari ini manusia banyak yang matlamat dunianya lebih besar daripada matlamat akhirat, tuan-tuan. Tengok dunia sentiasa tengok tinggi-tinggi, akhirat tengok rendah-rendah je, tuan-tuan. Orang lain sembahyang sunat, banyak sembahyang sunat, banyak sedekah, dia tengok yang rendah-rendah. Alah, ni rajin sembahyang sunat, rajin sedekah ni, aku sembahyang 5 waktu okey lah. Dia tengok rendah. Ada orang langsung tak sembahyang. Dia tengok orang langsung tak sembahyang. Dia sembahyang is okey lah. Maksudnya aku dah sembahyang ni kira okey lah. Nak banding dengan orang langsung tak sembahyang. Tuan-tuan tak? Jadi dia tak tengok akhirat yang tinggi-tinggi. Dia tengok akhirat bahagian rendah-rendah, bawah-bawah. Tuan-tuan tak? Tengok orang sedekah 100. Tak apalah, 100 itu hak dia kan. Walaupun kita mampu nak sedekah 100. Kita sedekah RM5. Ada orang langsung tak sedekah. Dia banding dengan yang dah rendah. Tapi dunia, rumah besar ni kan, kereta hebat ni kalau raya kan. Kalau kita tengok orang tukar kereta ke tukar langsir, kita pun nak tukar. Maksudnya, dunia kita tengok mana yang lebih indah, itu yang kita akan kejar. Mana yang lebih baik, kita akan kejar. Itu maksudnya kurang baik, kurang tepat hati kita dengan Allah macam tu. Sepatutnya, biarlah akhirat yang paling tinggi lebih daripada dunia, tuan-tuan. Sebab dunia ni kita tinggalkan. Akhirat ni kita nak ambil yang paling tinggi. Maka tak salah. Tuan-tuan, ustaz saya beramal nak jadi wali Allah. Bagus. Kalau saya, bagus. Ustaz saya jadi wali, saya beramal ibadat ni supaya saya diangkat martabat yang tertinggi di sisi Allah. Bagus. Tak apa niat macam tu. Syaitan kata janganlah. Itu syaitan punya kerja, tuan-tuan ya. Kita rasa tak layak tu putus asa. Dan tak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Rasa rendah diri boleh. Tapi jangan rasa rendah diri sampai kita berputus asa untuk mengharapkan Allah punya kurniaan. Kalau Allah nak kurnia pada kita, tuan-tuan, kita pendosa ke, kita siapa-siapa pun, Allah boleh angkat martabat seseorang hamba bila Allah nak mengurniakan. Sebab tu, syaitan antara tujuan dia nak menjadikan kita putus asa dalam kurniaan Allah. Ustaz, saya banyak dosa tak layak, saya nak jadi kekasih Allah. Itu kata kita. Kita tak tahu rahmat Allah maha luas daripada dosa-dosa yang kita lakukan, tuan-tuan. Sebab tu kata Allah dalam Al-Quran, la taqnatu min rahmatillah, la tayasu min rahmatillah. Kata Allah,
Jangan kamu putus asa atas rahmat pemberian daripada Allah. Ustaz, saya lara banyak, saya dosa banyak Ustaz. Maka kalau Allah merahmati kita tuan-tuan, tak kira dosa kita sebanyak buih di lautan sekalipun, seluas langit dan bumi, kalau Allah nak angkat martabat kita menjadi kekasih dia tuan-tuan, maka perkara itu tidak susah bagi Allah untuk mengangkat martabat seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, untuk akhirat ni saya pesan kepada tuan-tuan yang bersama dengan saya pada pagi ni, niatlah dengan Allah dengan niat yang paling tinggi. Ustaz, saya nak masuk syurga Jannatul Firdaus. Bagus. Tuan-tuan, kalau saya bagus. Kalau orang kata tak boleh lah kita nak niat syurga tinggi-tinggi, siapalah kita, tak layak lah kita, tuan-tuan. Itu ucapan-ucapan begitu tu bertepatan tak dengan syariat? Betul tak dengan syariat, tuan-tuan? Dunia kita tak marah, akhirat kita marah. Mana boleh, tuan-tuan ya? Jadi memang selayaknya itulah matlamat kita. Ustaz, saya nak beramal ibadat, dapat syurga Jannatul Firdaus bersama dengan Nabi. Ustaz, saya nak tengok Nabi setiap hari. Ustaz, saya nak hidupkan sunnah Nabi. Suatu hari saya jiran dengan Nabi, keluar daripada mahligai saya, tengok Nabi Muhammad, jumpa ya Rasulullah, apa khabar ya Rasulullah, kan kita jiran dengan dia, tuan-tuan. Jumpa Nabi Ayub, jumpa Nabi Adam, subhanallah, ni dah Nabi Adam, tuan-tuan. Jadi di akhirat kita jumpa belakalah. Semua Nabi-Nabi kita akan jumpa. Tapi kalau kita nak berjumpa dengan Nabi setiap hari dalam syurga, kena syurga Jannatul Firdaus lah, tuan-tuan ni. Syurga-syurga Adnin, syurga-syurga yang bawah-bawah, syurga Raihan dan sebagainya. Martabat-martabat yang bawah tu wallahu alam, tuan-tuan. Saya kurang maklumat tentang perkara tu. Adakah boleh jumpa dengan Nabi? Wallahu alam. Mungkin jumpa Nabi di padang mahsyar, tapi dalam syurga nak pindah masuk ke syurga Jannatul Firdaus, kalau dari segi maksudnya kefahaman kita, orang yang dalam syurga Firdaus lah. Kekal dalam tu lah. Masuk orang dalam syurga tempat lain, dia tak boleh naik ke atas tu. Nak ziarah boleh ke tak boleh? Wallahu alam. Saya tidak ada maklumat tentang perkara tersebut. Wallahu alam, tuan-tuan. Tapi yang kita boleh sebut hari ni maksudnya, kalaulah kita berada pada syurga yang tinggi, insya-Allah mudah-mudahan orang-orang yang berada di bawah dia tak boleh menumpang nikmat yang ada pada syurga-syurga yang tinggi. Sebab tu tuan-tuan, di akhirat kelak pendosa itu memang sangat-sangat menyesallah kepada Allah, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan jangan bercita-cita nak masuk neraka, jangan, tuan-tuan. Sebab orang-orang yang masuk neraka confirm duduk syurga paling rendah. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab dia tak ada tempat dalam syurga pun, memang neraka tempat dia. Maka bila telah disucikan oleh Allah daripada sekalian dosa dia, kalau dia dapat masuk syurga pun kerana kebaikan dia, tapi dosa dia dah banyak, tuan-tuan. Maksudnya orang yang masuk neraka ni kerana apa? Bila ditimbang amal dia, dosa dia lebih, amal dia tak banyak, tuan-tuan. Jadi amal ni tak dapat menampung dosa yang terlalu banyak dalam kehidupan dia. Kalau timbang amal, kata Allah dalam Al-Quran, wa amma man khaffat mawazinuh, orang yang ringan amal kebaikan dia, berat amal keburukan, dosanya banyak, maka kena neraka. Amal kebaikannya tak mampu, maka kena neraka. Dan bila dah dibasuh dengan dosa, tuan-tuan, diampunkan, maka masuk syurga. Tapi syurga paling bawah, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, di akhirat kelak, kata Nabi SAW, semua orang menyesal, tuan-tuan. Tak ada orang yang tak menyesal. Semua orang menangis, tuan-tuan. Maksudnya Nabi sebut ini, Nabi gambarkan orang dalam syurga pun akan menangis. Kenapa, tuan-tuan? Kerana orang dalam syurga nanti bila dia menangis kerana apa? Bukan dia menangis kerana tak dapat masuk syurga. Dia menangis, dia kata, kalaulah aku beramal bersungguh sikit, aku dapat syurga nombor 6 dah sekarang ni, tuan-tuan. Orang syurga nombor 6 dia akan menangis, kalaulah aku beramal lebih sikit, aku akan dapat syurga nombor 5, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan kehidupan kita di akhirat kelak itu kehidupan yang kekal abadi. Kita akan menangis, kita akan menyesal, kita akan teringin, kita akan terliur lah air liur kita ni tengok orang-orang syurga nombor tinggi-tinggi, nikmat-nikmat yang mereka kecapi. Dan kita tak boleh buat apa-apa. Nak tambah amal tak boleh dah. Macam hari ni lah, tuan-tuan, kita reda dengan rumah kita, tengok rumah-rumah orang besar-besar, kita teringin, tapi kita tak akan dapat. Kalau kat dunia ni, tuan-tuan, tak apalah, nikmat dunia ni tak berapa sangat. Tapi akhirat esok, tuan-tuan, nikmatnya bukan macam nikmat dunia. Kita pasti akan teruja, teringin, tapi kita tak akan boleh dapat kebaikan tersebut. Sebab apa? Sebab sesuai dengan apa yang kita buat dekat dunia pada hari ni. Sejauh mana kita malas dengan Allah, sejauh mana kita rajin dengan Tuhan, maka apa yang Allah balas di akhirat esok sesuai dengan betapa banyak hari ni kita melakukan amal kepada Allah, tuan-tuan. Maka sampailah orang nombor 2 pun akan menyesal, kalaulah aku ni beramal banyak sikit, aku akan bersama dengan para nabi dan sebagainya, tuan-tuan. Maka akhirnya orang-orang yang tak menyesal, yang tak menangis, itu di kalangan orang-orang syurga Jannatul Firdaus tu lah, tuan-tuan. Di sana dapat kemuncak yang paling tinggi, dan kehidupan mereka kekal abadi dengan nikmat yang paling tinggi itu sampai bila-bila, tuan-tuan. Sampai bila, Ustaz? Tak ada masa. Trilion tahun sampai bila-bila mengecapi nikmat yang seronok. Maka tuan-tuan fikirkan, esok di akhirat kelak aku nak tempatkan diri aku di mana? Masing-masing
kita diberi peluang ikhtiar oleh Allah, maka masing-masing bawalah diri masing-masing sesuai untuk kita bahagikan diri kita setakat mana kita nak. Tuan-tuan, sebab esok dibalas oleh Allah sesuai dengan apa kita buat pada hari ni. Banyak mana maksiat yang kita buat, banyak itulah yang akan dibalas oleh Allah di akhirat kelak. Banyak mana kebaikan yang kita buat, setinggi itulah darjat kita yang akan diletakkan oleh Allah di akhirat kelak. Maka dunia inilah tempat kita bercocok tanam, tuan-tuan ni. Maksudnya di dunia ni kita menanam benih-benihnya, bercocok tanam. Hasilnya dalam syurga nanti. Oh, inilah subhanallah zikir aku itu. Tengok mahligai besar, oh inilah Quran aku. Maksudnya hasil ibadat kita semuanya akan ditunjukkan oleh Allah di akhirat kelak. Tuan-tuan, di akhirat kelak tak ada wang simpanan dah, tuan-tuan ni. Dekat dunia ni kita ada simpanan duit, tak ada. Akhirat, kalau pahala kita katalah 30 juta, 30 juta tu semua akan ditukar oleh Allah menjadi kebaikan. Maksudnya apa yang kita buat hari ni satu-satu akan ditunjukkan oleh Allah. Ini adalah amal kamu, ini adalah amal kamu, ini adalah amal kamu, berbentuk yakut ke marjan ke dan sebagainya. Wallahu alam, tuan-tuan ni. Jadi semua pahala-pahala kita ni diganti oleh Allah dengan syurga, dengan rahmat, pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Tak ada istilahnya dalam syurga, dalam bank saya ada berapa saya nak guna hari ni, tak ada. Nikmat yang telah ditukar oleh Allah kepada kita itulah nikmat yang akan kita kekal. Macam kita kata makan minum kita burung-burung yang berterbangan, maka tak samalah. Orang-orang yang syurga bawah mungkin burungnya tak sesedap dengan syurga-syurga yang tinggi. Allah Maha Adil macam tu lah, tuan-tuan. Kalau sama rata je, tuan-tuan, tak ada bezalah amal kita pada hari ni. Tak ada bezalah. Maka sudah pasti orang-orang yang amalnya lebih banyak, maka lebih nikmatnya lebih lah daripada orang-orang yang amalnya kurang gitu, tuan-tuan ya. Maka tuan-tuan, saya nak sebut, tak salah lah kita niat yang paling hebat dengan Allah, niat yang tinggi-tinggi, tuan-tuan. Maka tuan-tuan, kalau tuan-tuan doa kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya nak ajar tuan-tuan doa nah. Dan kita akan sebut apa? Wa adkhilnal jannah wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Kan kita akan sambung, ya Allah, wa adkhilnal jannah, masukkan kami ke dalam syurga bersama dengan orang-orang yang baik. Kalau saya akan tambah sikit. Wa adkhilnal jannah firdausal a'la. Wa adkhilnal jannatal firdausal a'la, tambah yang tu ma'al abrar. Ya Allah, maksudnya masukkan kami ke dalam syurga-Mu, syurga Jannatul Firdaus bersama dengan para nabi dan sebagainya, tuan-tuan gitu nah. Kalau tuan-tuan dalam sembahyang sujud yang terakhir, doa, ya Allah, tempatkan aku dalam syurga Jannatul Firdaus bersama dengan para nabi dan ahli keluarga aku, ya Allah, bimbing kami untuk berada dalam syurga Jannatul Firdaus. Jangan kita kata gini, ala ustaz, doa masuk syurga pun jadilah. Tuan-tuan, dapat syurga pun jadilah. Itu syaitan, tuan-tuan. Syaitan ni sentiasa nak menjadikan kita ni berpada-pada dengan amal. Syaitan tak akan bagi kita semangat dengan beramal. Maksudnya syaitan akan nampak akhirat ni cukuplah, berpada-padalah. Berpada-pada ni maknanya dah solat cukuplah. Syaitan akan sentiasa melemahkan semangat kita untuk beramal ibadah kepada Allah, tuan-tuan ya. Syaitan akan bagi kita nampak akhirat ni tak penting. Syaitan akan bagi kita nampak akhirat ni cukuplah sekadar itu. Itu syaitan punya tipu daya, tuan-tuan. Esok kita menyesal lah di akhirat kelak, bodohnya aku. Tuan-tuan. Sebab tu esok di akhirat kelak, bila manusia sudah melihat bagaimana syurga, keindahannya, tuan-tuan, bagaimana orang-orang yang bahagia dibawa oleh Allah masuk syurga, maka ketika manusia akan minta kepada Allah, ya Allah, laula an akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau bolehlah engkau beri aku ajal qarib, ajal yang sementara, sekejap sangat, ya Allah. Laula an akhar, ni ayat Quran, tuan-tuan. Selalu imam-imam kita baca dalam semayang-semayang mereka. Laula an akhartani, ya Allah, kalaulah boleh engkau akhirkan hidup aku ni, ya Allah, ila ajalin qarib, satu masa yang sikit, tolonglah turunkan aku kat dunia. Fa asaddaqa, aku nak sedekah banyak-banyak, wa aku minas salihin, aku nak jadi orang soleh. Maka Allah akan tanya kita, tak cukupkah masa yang aku beri, ke mana kamu bawa, ke mana kamu lalaikan masa kamu, kan? Maka Allah templak balik. Allah kata dunia dah hancur, tuan-tuan. Sekarang ni kamu alam akhirat, hari pembalasan, tuan-tuan. Maka tuan-tuan nak menunjukkan penyesalan di akhirat kelak, akan ada orang yang minta balik dekat dunia ketika itu, nak menggambarkan ramai manusia yang akan menyesal di hadapan Allah. Tetapi tuan-tuan, yang sangat kita takut, tuan-tuan, yang sangat kita takut, hadis yang disebutkan oleh Bukhari, tuan-tuan, Bukhari Muslim, tuan-tuan, hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, tuan-tuan, setiap anak Nabi Adam esok, bilangan anak Nabi Adam daripada zaman Nabi Adam sampailah kepada hari kiamat. Bukan zaman Nabi Muhammad dah, zaman Nabi Adam. Maksudnya anak-anak keturunan Nabi Adam, start Nabi Adam itu sampailah kepada hujung dunia. Kata Nabi SAW, setiap 1000 orang anak Nabi Adam, 1000, setiap 1000 kata Nabi, seorang saja masuk syurga.
Dulu saya dengar hadis ni, saya kata betul ke hadis ni? Saya cari. Rupanya betul tuan-tuan, hadis ni memang ada. Tuan-tuan boleh Google tengok. Tuan-tuan nak cari ya. Ada sumber-sumber yang sahih tentang hadis ni. Memang betul tuan-tuan. Maksudnya betapa esok di akhirat kelak ramai manusia akan masuk neraka. 1,000 orang, kata Nabi SAW, hanya 1/1000 seorang masuk syurga. Maksudnya kalau 1,000 orang yang berjalan di atas landatan titian siratal mustaqim, 999 orang akan jatuh ke bawah. Hanya satu saja akan lepas masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Dan titian siratal mustaqim ni tuan-tuan, bukannya titian yang biasa, tajam dengan pencangkuknya, kata Nabi. Kalau kita jalan lambat pun, kalau sampai syurga pun tuan, kita jenuh sakit dah orang panggil. Kaki berdarah dah tuan-tuan dah. Jadi sebab tu ada orang merangkak tuan-tuan, berjalan di atas titian siratal mustaqim. Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ni tuan-tuan, kita kenal dia seorang ulama besar, seorang qadhi. Qadhi Fudail bin Iyad. Pandangan dia, bukan hadis Nabi tuan-tuan, pandangan dia, wallahu alam, mungkin daripada ilham dia ke, daripada mimpi dia, wallahu alam. Tapi ini adalah kata-kata ulama tuan-tuan ya, bukan sebagai hujah dalil, tapi pandangan dia. Kata Fudail bin Iyad, kata dia, titian siratal mustaqim ni panjangnya 1,500 tahun tuan-tuan tak? Maka tak mustahil pun kalau panjang dia sepanjang itu. Sebab apa tuan? Sebab syurga, sebab neraka tu besar tuan-tuan ya. Dia siratal mustaqim dia tuan-tuan, dia satu titi yang tak ada orang yang tak akan melepasi, tak ada orang yang tidak melalui perkara tu. Walaupun sebelum ni ada isu, tuan-tuan, ada isu apa? Ada seorang ustaz kita khabar, esok di akhirat kalau tak ada titian siratal mustaqim. Tak betul tuan-tuan ya. Titian siratal mustaqim memang ada. Bahkan ada ayat Quran yang menyebutkan dalil tentang perkara itu. Kata Allah dalam Al-Quran, tidak ada seseorang manusia pun yang akan melepasi syurga melainkan setelah mana mereka melalui titian sirat tu. Ayat Quran dalil tuan-tuan ya. Maksudnya Allah menyebutkan kepada kita semua manusia, kita akan meniti titian siratal mustaqim. Hadis Nabi tentang titian siratal mustaqim ni, saya ada baca hadis tu tuan-tuan. Kata Nabi, titian siratal mustaqim ni dia ada pencangkuk. Orang lalu dia akan cangkuk. Kalau orang jahat tuan-tuan, maksudnya sekali cangkuk dia tu, daging dia akan jatuh. Maka disambar oleh api neraka. Tuan-tuan, api neraka ni dalam. Dalam dia macam mana 70 tahun. Kalau batu ni dicampak daripada dunia ni, kan batu dicampak, 70 tahun baru akan sampai ke dasarnya. Dalam tak tuan-tuan? Allahu Akbar, dalamnya tuan-tuan. Kalau langit tinggi atas sana, orang angkasawan tuan-tuan tak? Kalau jatuh ke bawah ni, orang yang naik kapal tu kan, yang pakai angin tu kan, turun daripada kapal terbang tu, pelecut panggil apa tuan-tuan tak? Yang tu pun sebab pakai pelecut. Kalau tak pelecut, laju sampai bawah. Tu pun dah cukup dalam dah kan. Kalau kita kira kedalaman daripada atas bawah tu cukup dalam. Tuan bayangkanlah satu batu yang besar dicampak 70 tahun. Kalau umur saya ni kan 35 tahun umur saya ni, batu tu tak sampai lagi ke bawah. Nabi SAW tengah duduk dengan para sahabat. Nabi dengar bunyi pong, berkuat bunyi pong kan tak? Sahabat tanya Rasulullah, bunyi apa tu? Nabi tanya, wahai sahabat, tahu tak bunyi apa? Sahabat kata, Rasulullah, kami tak tahu. Ni hadis sahih tak? Maka kata Nabi SAW, itulah bunyi seketul batu yang dicampakkan oleh malaikat 70 tahun yang lepas ni baru sampai ke dasar. Dan yang paling kita takut tuan-tuan, jadi bukti ni menunjukkan neraka tu sudah ada. Kalau orang tanya kita, ustaz, syurga neraka dah ada belum? Dah ada. Sebab buktinya tu kan, Nabi Isra' Mi'raj, Nabi pernah naik tengok syurga dan neraka. Tuan-tuan tak? Lepas tu Nabi kata, aku pergi Isra' wal Mi'raj bukan sekadar untuk aku bertemu dengan Allah untuk mengambil solat, tetapi aku pergi Isra' dan Mi'raj untuk menambahkan keyakinan aku, keimanan aku dengan bersungguh-sungguh yakin syurga dan neraka tu benda yang pasti ada. Tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata, bila Nabi naik Isra' wal Mi'raj, bukan sekadar tahu syurga neraka tu ada, tapi aku yakin sebab aku tengok sendiri, kata Nabi. Nabi dilihatkan oleh Allah neraka dan syurga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Maka tuan-tuan tu dalil, maksudnya syurga neraka tu memang sudah ada hari ni dan Nabi pernah tengok keadaan itu, tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata, lau ta'lamuna ma a'lam. Kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu. Maksudnya apa yang pernah diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi, syurga dan neraka, Nabi kata la tabakuna kathiran. Nescaya kamu akan banyak menangis, wala tadhakuna qalilan. Kamu akan ketawa sikit. Orang ni kalau tahu syurga, tahu neraka, tengok depan mata dah, sampai macam akhirat esok di padang mahsyar, nampak dah syurga neraka depan mata, tuan-tuan. Kata Nabi, kalau kamu nampak seperti mana aku nampak, kamu akan sikit menangis, akan banyak menangis, sikit ketawa. Kita hari ni nak ketawa saja, tuan-tuan. Jarang-jarang kita menangis sebab tak nampak syurga depan mata, tak nampak neraka depan mata. Maka tuan-tuan bayangkan batu tu yang dicampak begitu dalam 70 tahun. Kalau umur saya ni masih berjalan lagi 35 tahun, double 70 tahun nanti baru sampai ke dasar. Dan yang paling kita takut, Nabi kata, tetapi yang menghairankan aku, kata Nabi,
Neraka yang begitu dalam itu akan dipenuhi manusia sampai ke atas. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ni ancaman Nabi. Nabi nak sebut kepada kita, ramai umat manusia di akhir zaman ni, khasnya umat manusia di akhir zaman dan umat-umat zaman dahulu, kebanyakan manusia adalah ke neraka. Jarang-jarang pergi ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa, tuan-tuan? Kerana manusia tidak mengejar matlamat akhirat, tuan-tuan. Sebab tu kita ni kena faham hidup kita untuk akhirat. Manusia hari ni banyak leka, banyak memperendahkan akhirat, banyak tidak mementingkan akhirat. Kenapa? Tertipu daya dengan nikmat dunia. Berlebih-lebihan masa habis dengan dunia. Sedangkan dunia ni adalah tempat sebagai perantara sahaja untuk kita mengambil akhirat. Bukan dunia sebagai tempat kita kerja, berhibur, berseronok, kan, tuan-tuan. Maka sebab itulah zaman Nabi Adam sampai hari ni ramai manusia yang tidak mendapat syurga Allah. Kenapa? Matlamat hidup dekat dunia tidak jelas untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada zaman awal sampai sekarang sama je semua manusia, tuan-tuan. Inilah perangai-perangai manusia, tuan-tuan. Yang paling kita takut, na'udzubillah min zalik, tuan-tuan, yang mana Nabi kata 70 tahun punya dalam api neraka akan dipenuhi sampai ke atas penuh dengan manusia. Maka tuan-tuan tak peliklah kalau neraka itu dalamnya sebegitu, maka lebarnya, kata Fudhal bin Iyad, lebar neraka, tuan-tuan, manusia bukan sikit, tuan-tuan. Manusia ramai. Kalaulah Nabi Adam kata tadi, kalau Nabi SAW menyatakan 1000 manusia seorang masuk syurga, 70,000 manusia 7 orang je masuk syurga. Betul ke tuan? Tak. 70 orang. 70 orang. 1000 seorang, 70,000 dah baru 70 orang. Jadi nisbah tu ramai-ramai manusia hari ni. Sebab tu Nabi kata memang manusia-manusia yang ingat kepada Allah ni sangat-sangat sedikit. Tu yang Nabi kata toba wa toba, beruntunglah tuan-tuan ya. Maka kata Fudhal bin Iyad, lebarnya neraka itu perjalanan 1500 tahun. Maksudnya luasnya dia. Titian Siratal Mustaqim yang akan dilalui oleh manusia, dia 500 tahun menaik ke atas. Ni kata Fudhal bin Iyad, tuan-tuan ya. 500 tahun naik ke atas perjalanannya, tuan-tuan ya. Dan mendatar 500 tahun dan menurun 500 tahun. Maksudnya gini. Wallahu alam, tu pandangan ulama, bukan hadis Nabi, tuan-tuan. Tapi maknanya wali-wali Allah ni kadang-kadang, maknanya mereka ni kadang-kadang ada ilham. Boleh juga kita nak pegang, tapi ulama menyatakan tak boleh buat hujah dalil, tak boleh, sebab dia hanyalah pandangan-pandangan ulama. Yang menyebutkan tu bukan ulama biasa. Dia lah Fudhal bin Iyad, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan mati Allah sekalian, saya nak sebut, maka kita dengan Allah ni biar niat yang paling besar, paling tinggi. Kita nak kepada Allah. Maka tuan-tuan doa kepada Allah ni, jangan ustaz masuk syurga pun jadilah. Jangan. Ambil yang paling tinggi. Tak, mana Allah jadikan syurga Jannatul Firdaus untuk siapa tu? Untuk kita. Maka untuk kita kejarlah benda tu, dapat syurga yang paling tinggi, tuan-tuan kita. Dan tuan-tuan minta doa kepada Allah yang tu, dan kita selalu doa kepada Allah supaya doa yang biasa kita baca tadilah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jauhkan kami daripada azab neraka. Maksudnya neraka ni jangan bercita-cita nak masuk sekejap pun jangan. Sebab kalau sekejap masuk syurga, dia minta maaf, neraka tuan-tuan, dia tak ada istilah sekejap. Ustaz, saya nak masuk syurga 1 hari. Tak ada. Sebab akhirat esok 1 hari pun dah 1000 tahun lamanya dekat dunia. Itu ayat Quran tu sudah sejadah. Tuan-tuan, jadi tak ada istilahnya neraka sesaat. Tak ada. Sebab hari akhirat esok sesaat tu pun sudah berapa, saya tak tahu lah berapa jamnya, tuan-tuan. Tapi lama lah. Sebab bayangkan 1 hari di akhirat kelak 1000 tahun. Maka ulama menyatakan umur kita 70 tahun ni, 70 tahun, umur kita ni kata ulama hanya sejam setengah saja. Umur kita dekat akhirat esok kalau nak banding. Kata Allah dalam surah As-Sajdah tu, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari di akhirat kelak bersamaan dengan 1000 tahun. Maka tuan-tuan, kita neraka jangan cerita nak. Jangan. Kita kalau boleh niat nak masuk syurga terus. Dan titian Siratal Mustaqim tu pun tak naklah kita merangkak berjalan dengan keadaan terseksa, panas api di bawah tu terbakar juga. Sebab tu orang yang masuk syurga paling bawah ni dosa dia bukan tak ada. Ada. Banyak dosa juga. Jadi dia merangkak, akhirnya sampai. Sampai juga tapi terseksa lah, tuan-tuan. Sakit lah. Sakit dulu, tuan-tuan. Terseksa duk berjalan atas tu. Kalau boleh kita nak seperti mana yang Nabi SAW sebut, berjalan di atas titian Siratal Mustaqim, hadis sahih. Kata Nabi seperti mana kilat seram. Mudah-mudahannya kita harap-harapkan begitu. Tuan-tuan doa banyak-banyak kepada Allah supaya mana kuda berlari okey sikit lah, tuan-tuan ya. Tak naklah merangkak dan sebagainya. Nabi akan tunggu di titian Siratal Mustaqim untuk bagi syafaat kepada umatnya, tuan-tuan ya. Jadi mudah-mudahan dengan peringatan-peringatan yang saya sebutkan pada pagi ini menjadikan kita benar-benar bersemangat untuk mencapai redha Allah. Untuk kita jangan leka dekat dunia ni, tuan-tuan.
Dunia ini hanyalah sementara dan kita benar-benar nak mendapat tempat yang paling tinggi di akhirat kelak. Biarlah tuan-tuan nak. Jangan kita termakan dengan hasutan syaitan kata kau tak layak lah. Jangan. Jangan putus asa dengan kurniaan rahmat daripada Allah yang maha luas. Yang penting kita ikhlas nak kepada Allah. Dan tuan-tuan, untuk elak daripada neraka ini, yang doa yang kita biasa baca tu, Rabbana atina wa qina adzabannar. Selain daripada tu, yang video tak salam tu, jangan kita tinggal lah tuan-tuan. Video tak salam tu, yang hari ni ada Studio Barokah buat satu keratan video pendek tu, Allahumma ajirna minan nar. Bacalah. Ni hadis Nabi, hadis sahih kata Nabi, baca pada waktu pagi, pada waktu petang. Baca 7 kali. Pada waktu pagi selepas subuh, dan baca pada waktu maghrib. Lepas maghrib, solat isyak tu, solat maghrib tu, baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Dengan niat, setiap daripada Allahumma ajirna minan nar 7 kali tu dengan niat, ditutup 7 pintu neraka itu daripada sebutan kita. Allahumma ajirna minan nar, ya Allah tutup pintu neraka 1. Dia Allahumma ajirna ni maksudnya Allah jauhkan kami daripada api neraka-Mu yang tak nak masuk walaupun sekejap, tak nak masuk tuan-tuan. Jadi 7 kali itu neraka jahim, neraka jahanam, neraka sakar, tuan-tuan nak. Neraka wel, apa saja jenis nama neraka tak nak masuk lah. Neraka ada 7, maka disebut Allahumma ajirna minan nar 7 kali sebagai usaha untuk kita meminta perlindungan daripada Allah daripada ketujuh api neraka. Janganlah kita masuk neraka ni kerana kita ni ada menipu orang. Neraka ni dia seksa, neraka ni berbeza-beza. Ada orang munafik neraka ni yang ni, orang-orang yang tak sembahyang neraka sakar. Ma salakakum fi sakar. Esok di akhirat kelak ditanya kepada orang masuk neraka sakar, kenapa kamu masuk neraka sakar ni? Qalu lam nakum minal musallin. Maka orang dalam api neraka sakar kata, kami ni orang-orang yang tak semayang. Jadi orang masuk neraka sakar, neraka yang orang tak semayang. Neraka wel, orang semayang juga, tapi semayang dalam keadaan lalai, dalam keadaan bermudah-mudah dengan Allah. Munafik dipanggil tuan-tuan ya. Jadi kita minta lindung daripada Allah supaya jangan mana-mana pintu neraka kita masuk, na'udzubillah, oleh kerana perangai kita, sifat-sifat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itulah perkongsian kita pada pagi ini tuan-tuan. Nanti kita akan sambung kuliah kita pada esok pagi dengan perjalanan tasawuf kita kepada Allah. Mudah-mudahan peringatan kita pada pagi ini tentang hari akhirat tuan-tuan ya, tentang kehidupan kita yang sebenar, bukan dunia ini, akan menambahkan semangat, menginsafkan diri kita untuk kita bersungguh-sungguh menjadikan umur kita ini sebagai umur yang kita hidup dengan ketaatan yang banyak kepada Allah, supaya kita balik kepada Allah esok, balik dalam keadaan kita benar-benar rasa seronok, gembira, dalam keadaan kita balik kepada Allah dengan rahmatnya tuan-tuan. Kita benar-benar berasa beruntung bila berjumpa dengan Allah esok di akhirat. Tidak menjadi orang-orang yang menyesal di hadapan Allah, minta balik dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Segala yang baik semua datang daripada Allah. Saya mohon maaf kekurangan dalam sampaikan kuliah tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah sentiasa merahmati dan membimbing kita semua insya-Allah ke jalan yang Allah redha insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.